Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini kita akan belajar berkenaan kata dasar. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 73. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat 1. Murid dapat mengenal pasti penggunaan kata dasar. Yang kedua, murid dapat membina ayat menggunakan kata dasar berdasarkan gambar. Apa itu kata dasar? Kata dasar ialah perkataan yang boleh menerima imbuhan. Contoh kata dasar yang awak mungkin tahu, lari. Bagaimana lari itu boleh menerima imbuhan? Contohnya, larian, melarikan, pelarian, berlari. Jadi kata dasar ni ialah perkataan yang boleh menerima imbuhan. Kata dasar juga ialah perkataan yang boleh mengalami proses pemajmukan dan penggandaan. Sekarang kita lihat contoh kata dasar yang menerima imbuhan dan ada proses penggandaan dan pemajmukan. Contoh kata dasar ialah main. Jadi kita tambah imbuhan ber, jadi bermain. Contoh ayatnya, Ahmad bermain di padang. Sekarang kita akan lihat tambah imbuhan seterusnya iaitu pe. Jadi pemain. Pemain bola itu berjaya menjaringkan gol. Sekarang kita akan lihat kata dasar yang mengalami proses penggandaan. Contohnya main-main. Ayatnya, kakak selalu dimarahi ibunya kerana sikapnya yang selalu main-main. Jadi ingat kata dasar ni, dia boleh ada imbuhan, dia boleh digandakan. Seterusnya, kata dasar juga ada imbuhan apitan. Contohnya, imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Iaitu permainan. Main ada di tengah-tengah. Ini ialah kata dasar. Jadi ayat contoh ayatnya, saya suka pergi ke taman permainan. Jadi awak ingat kata dasar ni ialah perkataan yang boleh ada imbuhan dan boleh proses penggandaan dan pemajmukan. Jadi ini contoh kata dasar. Beli. Ibu beli baju sekolah di kedai pakaian murah. Ibu membeli baju sekolah di kedai pakaian murah. Contoh kata dasar yang kedua, jalan. Syafiq Syakir jalan kaki ke sekolah. Syafiq Syakir berjalan kaki ke sekolah. Contoh seterusnya, lari. Safia, Zahira dan Pritika lari di padang sekolah. Safia, Zahira dan Pritika berlari di padang sekolah. Simpan. Nitya simpan baju-baju yang baru dilipat ke dalam almari. Nitya menyimpan baju-baju yang baru dilipat ke dalam almari. Seterusnya, gosok. Adam gosok baju menggunakan setrika. Setrika ni dalam bahasa Inggerisnya iron. Adam menggosok baju menggunakan setrika. Jadi ingat kata dasar ni kita boleh tambahkan imbuhan. Jadi kata dasar ni ialah perkataan asal dia. Awak kena ingat Seterusnya, untuk awak lebih faham berkenaan kata dasar, cikgu akan bagi soalan uji minda. Jadi, apakah kata dasar bagi perkataan di bawah? Ini ialah berlari. Berlari. Jadi, apa perkataan kata dasarnya? Kata asalnya ataupun kata dasarnya, kata akalnya ialah lari. Dan ber ni ialah imbuhan. Jadi, kata dasarnya ialah lari. Seterusnya, perlawanan. Perlawanan. Apakah kata dasar bagi perkataan perlawanan? Kalau awak lihat, ada imbuhan per dan imbuhan an. Jadi, apa perkataan yang di tengah-tengah ini? Lawan. Jadi, kata dasarnya ialah lawan. Lawan. Sekarang kita akan lihat perkataan yang ketiga iaitu ajaran. Jadi, apakah kata dasar bagi perkataan ajaran? Ajaran ini ada imbuhan akhiran iaitu an di belakang. Jadi, apakah kata dasarnya? Ajar. Jadi, kata dasar untuk ajaran ialah ajar. Jadi, murid kena ingat, kata dasar ni boleh ditambah dengan kata imbuhan dan ada proses penggandaan dan pemajmukan.
Untuk mengukuhkan pengetahuan awak dalam kata dasar, sekarang kita akan belajar buku teks muka surat 73. Dalam muka surat 73 ini, terdapat dua situasi yang mana situasi satu ini menunjukkan perbualan antara Saiful dan ayahnya serta rakan-rakan ayahnya, manakala situasi dua menunjukkan dan memaparkan tindakan membaiki taman permainan. Jadi jom kita baca terlebih dahulu situasi 1. Saiful, bukankah kamu hendak bermain di taman permainan? Oh, saya telah membatalkan hasrat saya itu, ayah. Alat permainan banyak yang telah rosak. Rumput pula panjang. Kita mesti mengambil tindakan. Mari kita melihat kerosakan di sana. Kemudian, boleh kita laporkan perkara ini kepada jawatan kuasa kebajikan taman. Itu idea yang baik, Encik Kumar. Mari kita pergi. Kalau murid perhatikan, ada perkataan yang berwarna merah dan ada juga perkataan yang berwarna hijau. Perkataan yang berwarna merah ini merupakan kata dasar. Manakala perkataan yang ada berwarna hijau ini ialah imbuhan. Okey. Jadi ingat, kata dasar ini merupakan perkataan yang boleh menerima imbuhan. Okey, contohnya alat. Kita boleh tambah imbuhan menjadi peralatan. Diperalatkan. Alatan. Okey, semuanya membawa maksud yang berlainan. Okey, rosak. Kerosakan. Dirosakkan, merosakkan. Semuanya berbeza-beza. Tetapi bermula dengan kata dasar rosak. Okey, seterusnya kata dasar ketiga iaitu panjang. Berpanjangan. Itu contoh imbuhan yang ditambahkan kepada kata dasar. Okey, jadi ingat, kata dasar ini merupakan satu perkataan yang boleh menerima imbuhan ataupun boleh mengalami proses pemajmukan atau penggandaan. Okey, jom kita selesaikan situasi 2. Okey, kita cuba bina ayat menggunakan gambar dan kata dasar bagi dalam gambar situasi 2. Sekarang kita akan lihat situasi 2. Okey, situasi 2 ini menunjukkan aktiviti membaiki taman permainan. Jadi terdapat 4 kata dasar yang telah diberikan, iaitu ganti, yang seterusnya cat, yang seterusnya potong dan yang terakhir ketat. Jom kita bina ayat menggunakan kata dasar ini dan bersesuaian dengan gambar dan situasi yang ada di situ. Okey, sekarang kita akan bina ayat menggunakan kata dasar ganti. Okey, sekarang kita lihat situasinya. Okey, yang mana ada dua individu sedang menggantikan buaian. Jadi kita boleh buat macam mana kita nak buat ayat. Ingat, mula-mula kita perlu tulis nama orang ataupun bina satu watak. Okey, contohnya Hasif dan Ahmad sedang buat apa? Sedang menggantikan apa? Menggantikan tempat duduk buaian. Kenapa kena ganti? Sebab rosak. Jadi menggantikan tempat duduk buaian yang telah rosak. Titik. Ingat kalau kita nak bina ayat mesti ada pelaku, apa yang dia buat dan pengukuhan dia lah. Jadi yang diakhiri mestilah diakhiri dengan titik. Jadi ini contoh ayat yang cikgu berikan. Encik Lee membantu ayah menggantikan tempat duduk buaian yang telah rosak. Sekarang kita akan lihat kata dasar yang kedua iaitu potong. Okey, yang mana ada individu ataupun ada seseorang ini sedang memotong apa? Sedang memotong rumput. Jadi macam mana kita nak buat ayat? Ingat, tulis dahulu nama ataupun watak seseorang. Okey, contohnya Syazwan sedang buat apa? Sedang memotong apa? Rumput. Ya, betul, rumput. Di mana? Di taman permainan.
Okey, jadi kena ingat mesti ada pelaku dahulu. Okey, apa yang dia buat. Okey, ingat ayat mestilah dimulakan dengan pelaku dan diikuti dengan kata kerja. Okey, mestilah diakhiri dengan titik. Okey, kena ingat benda tu. Cikgu ulang banyak kali supaya awak ingat macam mana kita nak bina ayat. Jadi ini cadangan cikgu. Najmuddin memotong rumput yang sudah panjang di taman permainan. Sekarang kita akan lihat kata dasar yang ketiga, iaitu ketat. Yang mana ketat ini menunjukkan situasi individu sedang buat apa ni? Sedang mengetatkan skru pada apa? Pada pemegang jongkang jongkit. Jadi macam mana kita nak buat ayat? Ingat, ambil dahulu pelaku. Ambil dahulu orang ini. Boleh buat nama sesiapa saja. Bersesuaian lah. Kalau ini lelaki, tak akan kita nak tulis nama perempuan. Okey, buat nama lelaki. Okey, Ali. Ini biasalah. Ali mengetatkan. Mengetatkan apa tu? Mengetatkan skru ataupun nut. Okey, boleh antara dua skru ataupun nut pada apa tu? Dia ketatkan kat mana? Pemegang apa? Jongkang jongkit. Okey, mesti diakhiri dengan titik. Okey, perkataan pertama mestilah huruf besar. Kena ingat Okey, huruf besar. Jadi ini cadangan jawapan cikgu. Irfan mengetatkan skru pada pemegang jongkang jongkit. Okey, seterusnya perkataan kata dasar yang seterusnya ialah cat. Okey, yang mana menunjukkan seseorang sedang buat apa ni? Sedang mengecat gelongsor. Jadi, ingat macam mana kita nak buat ayat. Okey, boleh tulis nama sesiapa sahaja. Okey, contohnya cikgu. Okey, padam jap. Guna tulisan warna yang lebih cerah. Cikgu Hashim sedang buat apa? Mengecat. Okey, mengecat gelongsor. Okey, itu saja. Okey, kalau nak tambah lagi, mengecat gelongsor dengan warna biru. Okey, boleh? Okey, sekarang kita akan lihat cadangan jawapan cikgu. Arifin mengecat papan gelongsor itu dengan warna biru. Jadi, sekali lagi cikgu ingatkan, kata dasar ini kita boleh tambah dengan imbuhan atau ada proses penggandaan dan pemajmukan. Banyak kata dasar yang awak mungkin tahu. Okey, mungkin awak tak sedar, tapi itu ialah kata dasar. Macam mana kita nak kenal kata dasar? Kata dasar ni dia boleh ada imbuhan dan boleh digandakan. Okey, melalui proses penggandaan ataupun pemajmukan. Jadi ini latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 81 dan muka surat 82. Okey, kalau murid boleh buat sendiri, murid boleh buat sendiri sekarang. Kalau murid nak buat dengan bimbingan cikgu, jom kita siapkan latihan muka surat 81 dan 82. Sekarang kita akan cuba melengkapkan latihan buku aktiviti pada muka surat 81. Pada muka surat 81 ini terdapat dua aktiviti ataupun dua latihan yang murid perlu buat. Yang pertama, murid perlu menulis kata dasar berdasarkan teks. Maksudnya, murid perlu mencari perkataan kata dasar yang terdapat di dalam teks petikan ini. Yang kedua, murid perlu menulis kata dasar berdasarkan gambar. Okey, gambar ini sebenarnya merujuk kepada teks petikan di atas. Jadi, kata dasar tersebut boleh didapati daripada teks petikan di atas. Jom kita cuba selesaikan latihan ini. Sekarang kita akan mencari kata dasar yang terdapat di dalam teks petikan ini. Okey, sekarang kita akan bacakan teks ini dan kita akan cuba kenal pasti terus kata dasar yang ada di dalam teks petikan ini. Okey, Encik Ismail mengadakan majlis kesyukuran. Okey, kalau murid perhatikan, nak mencari kata dasar ni sebenarnya sangat mudah. Murid perlu tahu apa kata imbuhan. Okey, ada kata imbuhan pe. Okey, kata imbuhan belakang. Okey, an. Kata imbuhan apitan ada. Okey, jadi kita cuba kenal pasti kata imbuhan tersebut. Okey, sekarang kita akan lihat Encik Ismail mengadakan.
Jadi mengadakan ini ialah imbuhan depan, kan imbuhan belakang. Jadi ada ini ialah kata dasar. Okey, jadi kita dah jumpa perkataan pertama iaitu ada. Okey, yang kedua, majlis kesyukuran. Majlis, okey, bukan kesyukuran. Okey, kesyukuran ini ialah kata dasar. Okey, inilah kata dasar apitan. Dia ada imbuhan apitan dekat sini iaitu ke. Okey, ada ke dengan an. Okey, dan kata dasarnya ialah syukur. Okey, ini ialah kata dasarnya. Okey, jom kita lihat ayat yang kedua. Okey. Seterusnya, beliau mengundang jiran tetangga tanpa mengira bangsa dan agama. Beliau bukan mengundang. Okey, mengundang kita boleh nampak ada kata imbuhan. Okey, jadi kata imbuhan dekat depan. Okey. Jadi undang. Undang ini merupakan kata dasar. Okey, jadi kita akan tulis undang. Okey, kemudian mengira. Okey, mengira. Mengira menggunakan kata imbuhan di hadapan. Okey, dan dia ialah kata dasar asalnya ialah perkataannya ialah kira. Okey, kira. Okey, kita dah lengkap perenggan yang pertama. Kita akan cuba perenggan yang seterusnya. Encik Ismail mempersilakan tetamu menjamu selera. Jadi, kita akan lihat Encik Ismail bukan kata dasar. Mempersilakan. Okey, mempersilakan ialah kata dasar yang ada imbuhan. Ni ialah imbuhan. Kan juga ialah imbuhan. Dan kata dasarnya ialah sila. Jadi, boleh kita akan tulis. Kita garis terlebih dahulu sila dan kita tulis sila. Okey, seterusnya tetamu menjamu selera. Okey, menjamu. Menjamu juga ialah kata dasar yang ada imbuhan di hadapan. Okey. Sebenarnya menjamu ini merupakan perkataan asalnya ialah jamu. Okey. Biasa awak juga dengar jamuan. Okey, dia berasal daripada kata dasar jamu. Okey, boleh tulis. Seterusnya, Hemalini membawa air kepada para tetamu. Okey, Hemalini membawa. Membawa ialah kata dasar dengan imbuhan imbuhan hadapan Jadi, yang ni pun ialah kata dasar bawa. Okey, seterusnya. Puan Sakina menghidangkan buah-buahan sebagai pencuci mulut. Okey, jadi kita ada jumpa beberapa kata dasar di sini iaitu menghidangkan. Okey, menghidangkan ini kata dasarnya ialah hidang. Okey. Seterusnya, buah-buahan sebagai pencuci mulut. Okey, pencuci. Jadi pencuci juga ialah kata dasar dengan imbuhan pen. Okey, pencuci. Jadi kata dasarnya ialah cuci. Okey, seterusnya. Ketika tetamu sedang menjamu selera. Okey, yang ni kita dah tulis jamu Imran berbual-bual dengan Li Qiang dan Hemalini. Okey, berbual-bual. Okey, kita nampak ini ada kata ganda dekat sini Okey, perkataan yang telah digandakan ini ialah kata dasar iaitu bual. Okey, jadi kita boleh gariskan. Bual. Bual juga ialah kata dasar. Okey, perenggan yang terakhir. Majlis telah selesai. Okey, ada tak kata dasar di sini? Tak ada. Puan Lita dan Puan Chan membantu Puan Sakina mengemas rumah. Okey, ada kata dasar kat sini iaitu membantu dan mengemas. Okey, membantu perkataan kata dasarnya ialah bantu. Okey. Mengemas kata dasarnya ialah kemas. Okey, seterusnya. Puan Sakina dan Encik Ismail mengucapkan terima kasih kepada jiran-jirannya yang sudi membantu. Jadi kita boleh lihat ada beberapa kata dasar iaitu ucap dan membantu. Jadi kita boleh tulis. Okey, ucap
dan bantu. Okey, jadi ini beberapa kata dasar yang kita telah temui dalam teks petikan. Jadi ini tidak perlu tulis apa-apa dalam buku tulis. Okey, sebagai pengetahuan awak boleh gariskan setiap kata garis yang ada di dalam buku aktiviti awak. Okey, gariskan ya. Okey, gariskan kata dasar. Gariskan setiap kata dasar yang ada dalam teks petikan. Nanti cikgu nak tengok. Okey, seterusnya kita akan lengkapkan kata dasar berdasarkan gambar. Okey, sekarang kita akan lihat gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama kita lihat, okey, ini ialah Encik Ismail. Okey, Encik Ismail. Okey, dia sedang menjemput atau mempersilakan. Jadi kita lihat perkataan yang ada di dalam teks petikan yang kita baca sebentar tadi. Okey, beliau mengundang jiran tetangga tanpa mengira bangsa dan agama. Encik Ismail mempersilakan tetamu menjamu selera. Okey, yang inilah ayat yang sesuai untuk gambar ini. Okey, jadi kita akan lihat kata dasar yang terdapat dalam ayat ini. Jadi ayat ini menunjukkan atau menceritakan tentang gambar ini. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini ada perkataan kata dasarnya iaitu sila dan jamu. Okey, ada sila dan jamu. Okey, jadi kita lihat yang mana yang lebih sesuai iaitu mempersilakan. Jadi mempersilakan ini lebih sesuai. Okey, jadi kita akan lihat perkataan mempersilakan yang mana ialah kata dasarnya. Okey, sekarang kita akan lihat perkataan mempersilakan. Okey, memper ni ialah imbuhan, kan juga ialah imbuhan. Yang ini ialah imbuhan apitan. Jadi sila ialah kata dasar untuk gambar ini. Okey, jadi sila ialah jawapannya. Sekarang kita akan lihat gambar yang seterusnya. Okey, untuk gambar yang seterusnya dia ada menunjukkan seorang perempuan sedang membawa air kepada para tamu. Jom kita lihat dalam teks petikan yang mana yang paling sesuai untuk gambar ini. Okey, kita baca yang ayat seterusnya. Hemalini membawa air kepada para tetamu. Okey, jadi inilah ayat yang paling sesuai untuk gambar ini. Okey, Hemalini membawa air kepada para tetamu. Jadi kita akan mencari kata dasar yang terdapat dalam ayat ini. Yang mana yang paling sesuai? Ya, yang paling sesuai ialah membawa. Okey, membawa ialah kata dasar yang ada imbuhan. Yang lain bukan kata dasar. Okey, jadi ini ialah kata dasar yang ada imbuhan mem di hadapan. Okey, jadi kita akan lihat apa kata dasarnya. Okey, ingat membawa, mem ialah imbuhan. Jadi kata dasarnya ialah bawa. Jadi kata dasar yang sesuai untuk gambar ini ialah bawa. Jom kita lihat gambar yang seterusnya. Okey, untuk gambar yang seterusnya menunjukkan seorang wanita sedang menghidangkan makanan. Jadi jom kita lihat ayat yang sesuai dalam teks petikan. Okey, kita sambung Puan Sakinah menghidangkan buah-buahan sebagai pencuci mulut. Jadi kita nampak ini ayat yang paling sesuai untuk gambar ini. Okey, jadi daripada ayat ini kita boleh nampak yang mana ialah perkataan yang sesuai yang menggambarkan tentang gambar ini. Okey, jadi kita nampak ada dua perkataan kata dasar di sini yang ada imbuhan iaitu menghidangkan. Yang kedua ialah pencuci. Tetapi pencuci ini lebih kepada pencuci mulut. Jadi yang paling sesuai sekali iaitu menghidangkan. Jadi kita akan lihat apa kata dasar untuk menghidangkan. Okey, untuk menghidangkan kata dasarnya ialah hidang. Sebab meng ni ialah imbuhan me dan kan ialah imbuhan akhiran. Ini ialah imbuhan apitan. Jadi kata dasar untuk gambar ini ialah hidang. Okey, jadi itu jawapannya. Jom kita lihat gambar yang seterusnya. Okey, untuk gambar yang seterusnya menunjukkan seorang lelaki sedang berbual-bual. Okey, jom kita lihat ayat yang sesuai. Okey, ketika tetamu sedang menjamu selera,
Imran berbual-bual dengan Li Qiang dan Hemalini. Jadi ayat ini yang paling sesuai. Okey, jom kita gariskan. Okey, Imran berbual-bual dengan Li Qiang dan Hemalini. Sekarang kita akan cari yang mana kata perkataan yang sesuai. Okey, perkataan yang ada kata dasar. Okey, Imran ialah kata nama, bukan? Jadi berbual-bual ialah perkataan yang ada kata dasarnya. Okey, ini ialah kata dasar yang ada proses penggandaan. Okey, ini ada kata ganda kat sini ya. Bual-bual. Okey, jadi kita cari apa kata dasar yang ada dalam perkataan ini. Berbual-bual. Okey, sekarang kita dah tahu ber ni ialah imbuhan awalan. Ini imbuhan awalan. Manakala yang bual di belakang ini ialah gandaan pada bual tersebut. Jadi, kata dasar bagi perkataan ini ialah bual. Jadi, bual ialah perkataan atau kata dasar yang paling sesuai untuk gambar ini. Gambar ini. Okey, jadi itu jawapannya, bual untuk kata dasar bagi gambar yang diberikan. Jom kita lihat gambar seterusnya. Sekarang kita lihat gambar seterusnya. Gambar ini memaparkan ketiga-tiga wanita ini sedang mengemas. Jom kita lihat dalam ayat yang mana yang sesuai. Okey, majlis telah selesai. Okey, tak sesuai. Puan Lalita dan Puan Chan membantu Puan Sakinah mengemas rumah. Ya, yang ini yang paling tepat, yang menggambarkan tentang gambar ini. Jadi kita gariskan. Okey, sekarang kita lihat yang mana yang paling sesuai untuk kata dasar. Okey, Puan Lalita dan Puan Chan membantu Puan Sakinah mengemas rumah. Jadi ada dua kata dasar yang paling sesuai sebenarnya, membantu dan mengemas. Okey, membantu dan mengemas. Ada dua kata dasar yang ada imbuhan me di hadapan. Jadi ini sesuai ya. Okey, jadi yang mana yang patut kita gunakan untuk gambar ini? Membantu ataupun mengemas. Jadi cadangan cikgu lebih kepada mengemas. Perkataan mengemas ini adalah daripada kata dasar kemas. Jadi kemas ialah jawapan yang paling sesuai untuk gambar ini. Okey, kemas ialah jawapannya. Jom kita lihat kepada aktiviti seterusnya pada muka surat yang seterusnya. Okey, sekarang kita akan cuba lengkapkan latihan pada buku aktiviti muka surat 73. Arahannya mudah sahaja, kita perlu bina ayat menggunakan kata dasar yang diberikan. Okey, dalam kata dasar ni kita boleh tambah imbuhan yang sesuai lah. Jadi ingat, bina ayat mesti didahulukan dengan pelaku. Seterusnya selepas pelaku mestilah kata kerja. Okey, jadi cuba biasakan. Okey, bila awak dah faham cara membina ayat yang paling mudah itu, awak boleh buat ayat yang lebih kompleks ataupun ayat yang lebih susah. Jom kita cuba lengkapkan gambar yang pertama. Okey, untuk gambar yang pertama, dia ada kata dasar yang pertama yang diberikan iaitu atur. Yang kedua ialah tegak. Jadi apa ayat yang sesuai untuk gambar ini? Okey, jom kita cuba lengkapkan. Okey, untuk ayat yang pertama, mengikut gambar ini menunjukkan apa? Okey, gambar ini menunjukkan murid-murid. Jadi kita boleh tulis murid-murid. Murid-murid sedang buat apa ni? Jadi kita ambil daripada perkataan atur ni. Okey, kita tambah imbuhan. Imbuhannya dia akan jadi beratur. Okey, beratur. Okey, awak tahu beratur tu apa kan? Okey, jadi murid-murid sedang beratur. Okey, kita sambungkan. Tegak. Apa yang kita boleh kaitkan? Okey, berdiri. Dan berdiri tegak. Okey, boleh dapat Jadi itu jawapan untuk ayat yang pertama. Jom kita lengkapkan ayat yang kedua. Okey, untuk ayat yang kedua, okey, sekarang kata dasar yang diberi ialah arah dan senyap. Okey, arah ni, okey, kita boleh tambahkan menjadi arahan, diarah, mengarah. Jadi kita akan lihat yang mana yang lebih sesuai. Jadi kita akan buat ayat, kita akan tengok gambar Okey, apa kita nak buat ayat? Okey, jadi kita ambil guru. Okey, kita tulis guru.
Guru sedang buat apa? Memberi arahan kepada siapa? Kepada murid. Beri arahan apa? Supaya senyap. Okey, guru sedang memberi arahan kepada murid supaya senyap. Okey, itu ayat yang mudah. Ingat, awak boleh buat ayat berdasarkan gambar yang diberikan dan gunakan kata dasar yang diberikan. Jadi ini cadangan jawapan. Okey, guru mengarahkan murid supaya berada dalam keadaan senyap. Awak juga boleh gunakan ayat yang cikgu berikan sebentar tadi. Jom kita cuba bina ayat berdasarkan gambar yang ketiga. Okey, untuk gambar yang ketiga ada kata dasar pandang. Okey, ada pandang, ada semangat. Okey, kalau awak lihat gambar ini, apa aktiviti yang dilakukan? Okey, aktiviti yang dilakukan ialah sedang menyanyi ni. Okey, dan ada kawan ini, ada murid ini sedang mengangkat bendera. Okey, sedang memegang tali lah. Okey, sekarang boleh kita buat ayat. Okey, kita nak buat ayat apa? Kita ambil murid. Ingat kita nak buat ayat, kita letak orang dulu. Okey, semua murid. Okey, pandang. Macam mana kita nak buat? Okey, memandang. Memandang ke mana? Ke hadapan. Dan semangat macam mana kita nak kaitkan? Okey, menyanyikan dengan nyanyikan lagu dengan penuh semangat. Okey, sorry tulisan tak cantik. Nanti awak boleh lihat ayat yang lengkap lah, ayat yang lebih kemas. Okey, jadi ini jawapannya. Semua murid memandang ke arah hadapan dan menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Okey, jadi itu cadangan jawapannya. Kalau awak ada jawapan yang lebih sesuai, awak boleh tukar jawapan cikgu, tak ada masalah. Tetapi mesti sesuai dengan kata dasar dan gambar yang diberikan. Jom kita lihat ayat yang keempat. Untuk ayat keempat, okey, kalau murid perhatikan, ada dua orang murid sedang menyanyikan lagu Negaraku. Jadi kita lebih kepada perhubungan mereka lah, sebab dia ada kata dasar erat. Jadi kita boleh kaitkan hubungan. Jadi cikgu tuliskan hubungan murid sangat erat. Erat ni macam akrab lah. Okey, rapat. Walaupun macam nak kaitkan dengan kaum? Berbeza kaum. Okey, jadi ini cadangan jawapannya. Okey, kalau murid nak gunakan yang ni, murid boleh gunakan. Jadi cikgu ada bagi dua jawapan yang berbeza. Awak boleh gunakan sama ada yang ini ataupun yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okey, jadi murid, kalau murid rasa murid nak cuba dengan jawapan yang lain, okey, dan ingin cikgu semak, boleh. Okey, murid boleh buat demikian. Tidak perlu ikut jawapan cikgu pun. Okey, jawapan cikgu ni sebagai panduan sahaja. Jadi sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.